panel kedua kita Encik Hazizul. Beliau merupakan seorang welding inspector ya. Orang industri, bekerja dekat industri, jawatan welding inspector. So apa kerja-kerja welding inspector tu tadi pun panel pertama kita Encik Sazal pun dah kupas sikit. Apa khabar Encik Hazizul? Waalaikumsalam, baik Tuan. Sihat-sihat adanya. Ya. Okey. Encik Hazizul memang dalam industri ya. So kita ada soalan pada Encik Hazizul ni untuk beri sikit lah gambaran kepada peserta kita pada hari ini. Apakah persepsi industri dalam pada masa Encik Hazizul berkecimpung dalam industri ni? You bukan hanya bergaul dengan pekerja-pekerja industri sahaja, malah saya percaya golongan pekerja-pekerja yang involved dalam industri ini juga adalah mereka-mereka yang telah menamatkan latihan dalam bidang kemahiran dan join industri. Betul tak? Ya, betul. Okey, jadi apakah persepsi industri terhadap graduan kemahiran ni? Kalau boleh Encik Hazizul kongsi sikit, beri pandangan sikit. Silakan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Cik Saiful, tuan moderator yang mana menjemput kami selaku daripada industri. Okey, jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Azizul, wakil daripada industri Walmart, di mana Walmart ni adalah salah satu group of company yang mana kita menyediakan servis timpalan, dan juga engineering. Okey, jadi persoalan Cik Saiful tadi, apakah persepsi industri terhadap graduan kemahiran? Okey, jadi kalau kita lihat di sini, selalunya majikan bagi para pekerja yang nak cari kerja, yang mana berada dalam satu langkah ke hadapan berbanding yang lain. Sangat penting untuk mereka tahu kemahiran yang paling dikenali oleh para majikan. Itu maknanya contoh seseorang tu perlu ada dia kena pasti apakah dia punya kemahiran yang ada. Okey. Jadi di era yang sangat berdaya saing ni, kebiasaannya majikan ni dan perekrut sedar bahawa lebih mudah untuk melatih individu pintar untuk melaksanakan peranan yang spesifik. Jadi ini selagi mereka turut mempunyai aset kemahiran yang tidak perlu diajar lagi. Okey. Contoh satu-satu industri, persepsi mereka untuk graduan yang berkemahiran ni, kebiasaannya mereka akan lihat pemikiran kreatif, pemikiran kreatif, insaniah, dan juga beberapa kompetensi asal dalam bidang kepakaran. Kalau sekarang ni kita berbincang pasal kimpalan. Okey, setidak-tidaknya majikan dia akan lihat persepsi kemahiran dalam kimpalan. Jadi dalam kimpalan ni kita ada banyak proses. Semau, jitau, jimau, fluxcore. Okey. Jadi sebelum kita nak meneruskan kerjaya kita dalam bidang kimpalan, so kita kenalah persiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam industri lah. So itu adalah industri needs, keperluan industri untuk pekerja-pekerja. Okey. Jadi sekiranya macam adik-adik ni mendapatkan pekerjaan atau cemerlang dalam kerjaya yang diceburi, kena ada beberapa kemahiran, yang kita rasa masih mempunyai kelemahan. Jadi dari situ graduan-graduan yang berkemahiran ni, so dia kena fill up apa kelemahan-kelemahan dia. Jadi itu adalah persepsi industri sekarang ni yang diorang lihat lah. Baik. Selain daripada itu juga, ini saya ambil salah satu kajian yang dikaji, yang merumuskan bahawa majikan memberikan persepsi yang baik terhadap graduan yang berkemahiran secara keseluruhannya. Maksudnya apa? Jadi sebelum kita nak bekerja dalam satu-satu bidang, katakanlah kimpalan lah, dalam bidang kimpalan, so kita kena persiapkan diri kita dulu.
Selalunya graduan ni ataupun lepasan CJ yang perkara ni mempunyai kemahiran kebalan. Okey. Selain daripada kemahiran juga, majikan-majikan ni dia tengok persepsi untuk sikap personality. Bukan saja kemahiran. Okey. Para majikan ataupun employer, dia akan melihat sikap graduan tu sendiri dari segi disiplin, kehadiran, adakah dia bersedia untuk menerima tugasan yang diberi, okay? Adakah dia sentiasa mematuhi arahan dalam melaksanakan tugas, okay? Melaksanakan tugas dengan jangka yang ditetapkan, okay? Menyesuaikan diri dengan syarikat yang lain, okay? Kebolehan bekerja sebagai ketua kumpulan contoh, dan juga kebolehan berunding dengan pelanggan. Itu adalah contoh, okay? Contoh sikap dan personality, kebiasaannya para majikan yang akan lihat pada para graduan. Jadi kebiasaannya kalau kita dah kalau pelajar tu sendiri dah mempersiapkan diri dia dari segi sikap, dari segi personality, dari segi kemahiran, insya-Allah majikan akan menyambut, okey, pekerja-pekerja yang berkemahiran ini. Okey, selalunya para majikan selalu mencari pekerja yang mempunyai keinginan hendak ataupun minat terhadap perkara yang mereka lakukan, serta komited tugas-tugas yang diberi. Itu adalah yang kebiasaannya pihak-pihak industri yang akan lihat. Okay, etika kerja yang baik, tidak hanya sekadar mereka menyelesaikan tugas, atau mencari penyelesaian atau sebarang masalah semata-mata. Okay, kadang-kadang dia juga turut mengambil kira tempat kerja pada masa yang ditetapkan, kesanggupan untuk menyiapkan kerja, dan tanggungjawab terhadap sebarang tindakan atau kesalahan atau petunjuk komitmen baik seorang pekerja. Jadi itu adalah persepsi-persepsi yang kebiasaannya pihak industri akan lihat. Ya. Ya, terima kasih Encik Azizul. Okey, itu ya, tengok daripada penerangan Encik Azizul tadi tu dapat kita rumuskan bahawa persepsi industri terhadap graduan lepasan kemahiran ni memang sangat baik, sangat positif. Sangat positif. Alhamdulillah. Jadi begitulah juga dengan pengalaman saya dengan NIATS Oil and Gas and Marine Academy. Saya juga memetik apa yang panel pertama Encik Sazar cakap tadi. Dia kata sebelum dia tamat belajar dah ada 2 company offer dia kerja. Ya. Keadaan yang sama juga pernah berlaku ya kepada pelajar-pelajar di NIATS Oil and Gas and Marine Academy, di mana sebelum semester akhir itu tamat dah ada company yang minta untuk adakan sesi temuduga bersama dengan pelajar-pelajar. So itu yang saya boleh share sikit lah hasil daripada penerangan. Maknanya di sini persepsi industri terhadap graduan kemahiran yang memang cukup tinggi, memang cukup positif. Sangat baik. Sangat baik. Ya. Sangat baik. Ya. Okey, seterusnya Encik Azizul, saudara Azizul, sahabat saya ni, sebagai seorang yang berkelulusan kemahiran, ni, apakah pandangan saudara terhadap persijilan kemahiran ni pula? Apa pandangan saudara tentang sijil kemahiran Malaysia ni? Silakan. Okey. So sijil kemahiran Malaysia. Okey, sebagai seorang yang berkelulusan kemahiran. Jadi saya juga tadi daripada yang memiliki sijil kemahiran jugalah, SKM 1, SKM 2, SKM 3. Okey, dan saya ada proses SMAU dan juga proses Fluxcorp. Okey, di dalam sijil kemahiran Malaysia. Okey, jadi kalau kita lihat, saya ada ambil petikan daripada surat khabar. Okey, surat khabar 90% graduan kemahiran dapat kerja tinggi dan dapat pegang jawatan yang tinggi. Itu tak dinafikan. Okey, seperti mana yang rakan panel saya, Mr. Sazar tadi, dia ada ceritakan. Kebanyakan, ya, macam saya sendirilah, kawan-kawan saya sendiri, kawan-kawan rakan seperjuangan, kebiasaannya apabila kami habis je belajar dan mendapat CJ SKM,
dan terus dah akan dia offer pekerjaan. Okey, sama juga macam halnya dalam perjalanan karier saya lah dalam bidang kimpalan. Okey, so saya bermula daripada welder. Okey, saya bermula daripada welder. Okey, dan sebelum saya menjadi welder, saya belajar di satu institusi kita panggil Giat Mara. Okey, so waktu tu Giat Mara pada tahun 2002. Okey, 2002 saya menyertai program CJ Kemahiran Malaysia Jabur 1. Okey, dan level 2 setahun. Kemudian tu saya akan jadi jurukimpal lah. Jadi sebelum saya jadi jurukimpal, okey, saya bercita-cita untuk melanjutkan dalam universiti. Nak melanjutkan pelajaran dalam ke universiti lah. Baik. Jadi kalau kita lihat, saya punya result SPM waktu itu tak cukup kredit. Okay, tahun 2000 tahun 2000 SPM sijil open certificate SPM tahun 2000, dan kredit saya masih tak cukup dan tak melayakkan saya untuk masuk universiti. Okey, jadi kelebihan CJ Kemahiran Malaysia ni, okey, kelebihan CJ Kemahiran Malaysia apabila saya tamat pengajian dan saya award SKM tahap 1 dan SKM tahap 3, tahap 2, saya dibenarkan untuk melanjutkan ke dalam universiti. Dan selepas saya jadi welder, saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Kuala Lumpur ataupun kita panggil Malaysia France Institute di Bangi. Okay. Saya ambil diploma in engineering, welding technology selama 3 tahun. Bermaknanya sijil SKM yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran ni adalah boleh kita kata dalam bahasa pasar lah, okay, laku. Okay. Bukan sekadar di Malaysia, di Australia, di Singapura dan juga di Thailand menggunakan kita punya CJ-SKM. Maknanya kalau kita bekerja di luar negara, CJ kita dipandang tinggi. Okay. So baru-baru ni yang tak silap saya, CJ Kemahiran Malaysia juga diiktiraf oleh MQA. Ya. Maknanya di sini sekiranya adik-adik yang mana yang dengar ni mungkin bercita-cita untuk menyambung pelajaran ke universiti tempatan ataupun universiti swasta. Okey. SKM adalah yang membantu kita sebenarnya. Okey, sekiranya kalau kita punya SKM kurang cemerlang, okey, kita masih lagi boleh berjaya. Okey. Contohnya macam saya ambil perjalanan karier saya sebagai jurukimpal lah. Okey. Jadi perjalanan karier saya dalam bidang kimpalan, okey, pada asalnya memang saya masuknya hanya suka-suka saja. Tapi apabila kita dah nampak ruang peluang ke sebenarnya dalam bidang kimpalan ni agak luas. Okey. Jadi kita boleh jadi welder, kita boleh jadi technician, kita boleh jadi welding engineer, kita boleh jadi welding inspector ataupun NDT inspector. Okay. So kita punya career itu adalah banyak cabang. Ya. Bukan satu saja kita punya target. So kita boleh pergi banyak cabang. Jadi dengan adanya CJ Kemahiran Malaysia ni, okay, peluang untuk kita menaik taraf hidup kita ni adalah sangat tinggi. Sebab dalam bidang kimpalan ni, career, ya, untuk panjat kita punya career satu level yang atas sangat mudah, ya, berbanding dengan bidang-bidang yang lain lah. Okay, mungkin bidang lain tu ada dia punya jalan dia sendiri, tapi untuk kimpalan, bayangkanlah kenalan saya yang tak ada SPM, dia masih lagi boleh jadi welding inspector. So bayangkan. Tapi niat usaha itu tak boleh tinggal lah. Niat usaha itu tak boleh tinggal. Kita kena berusaha. Walaupun kita dalam bidang akademik kita dah tak berapa cemerlang, tapi penghidupan kita dengan bidang yang lain insya-Allah masih ada.
Okey. Jadi persijilan SKM ni sangat-sangat diperlukan dalam sektor government juga. Okey. Seperti contoh, saya ambil contoh. Katalah, okey, satu sesi interview, okey, untuk rekrut nak jadi sebagai ahli bomba ataupun polis ataupun unit beruniform. Okey. Sekarang ni yang saya tahu, okey, apa yang anak buah saya cerita, okey, sesiapa yang ada CJ kemahiran tu adalah dia akan split. Ada advantage sesiapa yang ada CJ kemahiran. Okey. Dan CJ kemahiran juga valid dalam agensi kerajaan. Okey. So bila masuk dalam agensi kerajaan, okey, kita punya pangkat, kita panggil pangkat lah, kita dah dikenali sebagai pekerja mahir. Pekerja mahir. Okay. Kalau kita tak ada CJ SKM, kita masuk dalam government, kebiasaannya kita akan, taraf kita ataupun level kita, dia akan panggil kita panggil bukan skill worker, dia semi skill ataupun non skill worker. Mana tahap gaji, okey, tangga gaji tu agak lebih rendah daripada contoh kawan kita yang ada SKM. Itu adalah perbezaan kalau dalam government lah. Okay. So dalam industri, apa informasi yang saya dapat tahu, SKM telah diiktiraf oleh Petronas juga. Okay. Petronas dah approve kita punya CJ kemahiran adalah CJ yang tertinggi dalam Malaysia. Okay. Seperti contoh kita ambil SKM Radiographic Interpreter. Okay. So Petronas sekarang ni dah memilih CJ dalam Malaysia, bukan lagi daripada luar Malaysia lah. Okey. Jadi ini adalah pandangan saya terhadap persijilan kemahiran under JPK ni lah. Okey. Jadi dalam simpalan CJ kemahiran Malaysia ni kita lompat terus level 3. Okey. Terus lompat level 3. Actually dalam persijilan SKM kita ada level 3, level 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Bukan kata kemahiran ni tak ada diploma, ada. Okey, level 4 adalah diploma, level 5 adalah diploma lanjutan. Jadi sekiranya adik-adik okey yang kurang cemerlang dalam pelajaran SPM, okey, so jangan bersedih hati. Kita masih lagi ada ruang, ada peluang untuk meningkatkan karier kita. Okey. Jadi kalau kita lihat sini, saya ada ambil petikan daripada artikel, sebahagian besar daripada mereka bukan saja telah keluar daripada garisan kemiskinan. Okey, malah kini mampu menjana pendapatan antara 3 hingga 6,000 sebulan. Itu untuk welder. Belum cerita welding inspector lagi, belum cerita welding coordinator lagi, belum cerita welding engineer lagi. Dan di situ paras gaji kita adalah lebih daripada 7,000, mungkin 25,000, 30,000. Ini adalah kenyataan. Okay? Ini adalah kenyataan. Bukan orang kata omong-omong kosong. Memang itu adalah sekiranya kita qualified, okay? Kita competent dan kita ada sijil, okay? Itu yang kita akan dapat, okay? Hasilnya. Itu orang kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, jadi bayangkan adik-adik kita ni terdiri daripada jurugambar yang berkemahiran yang telah ditawarkan bekerja di pelantar minyak. Contoh, 2 hari dah 450. So bayangkanlah, baru 2 jam. Okey, 2 hari 2 jam, ada 4 jam, baru 4 jam 450. So kalikanlah 30 hari, berapa agak-agak gaji kita di pelantar minyak. Jadi itu adalah demand sekarang di oil and gas. So bidang simpanan bagi saya adalah salah satu career yang kita boleh ceburi sebenarnya. Okey. Jadi kena berusaha, okey, set target, pasti kita akan dapat. Jadi persijilan SKM Malaysia ni diiktiraf di beberapa negara juga. Okey.
termasuklah yang saya sebut tadi di Singapura, di Australia, di Thailand, okey, di Filipina mungkin. Okay. Ni apa yang saya dapat info daripada luar lah. Sebab saya dalam Bermat sebelum ni, dalam pengalaman saya pun, saya pernah juga overseas, okay, mengajar ataupun buat inspection freelance di overseas juga. Okay, so itu adalah pandangan saya terhadap persijilan. Sebab saya sendiri adalah memegang sijil SKM. Okay, jadi sedikit sebanyak membantu saya untuk build up saya punya career. Okay, itu adalah pandangan saya, Cik Saiful. Baik. Terima kasih Encik Azizul, ya, pandangan yang orang kata kupasan yang panjang juga, ya, panjang lebar juga mengenai persepsi ataupun persijilan kemahiran Malaysia tadi, di mana tahap dia, adakah orang kata disokong, diterima pakai, diiktiraf dan sebagainya. Bukan hanya di negara kita, ya, malah ya, betul, sudah diterima di luar negara. Ya, diterima pakai, betul. Ya. Dan malah daripada penerangan tadi kita dapat juga info mengatakan sijil kemahiran Malaysia ni juga telah diterima dalam agensi kerjaan. Saya juga pernah melihat satu iklan kerja jawatan di surat khabar, iaitu Navy, Tentera Laut Diraja Malaysia. Ya. Dia syarat-syarat kelayakan itu SPM sijil kemahiran Malaysia pun ada dia tulis di situ. Ya, betul. Apabila telah dipaparkan dalam surat khabar tu, dia sah lah, ya. Betul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Izul